Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siri podcast Proket Pecah. Dan untuk kali ini, untuk episod yang gilang gemilang kali ini adalah episod ke-23, yang mana kita ada tetamu yang cukup istimewa. Dan tajuk perbincangan hari ini, tajuk berdebat kita hari ini agak kata orang tu agak tinggi lah kan, agak official. Jadi kita perkenalkan dulu dua tetamu kita, iaitu yang di sebelah kanan saya ni, Encik T.S. Mat Adha bin Rahmat, CEO pada Sirim. Jadi kalau tahu Sirim kan, jadi inilah bos besar dia. Dan di samping Encik Mat Adha ni adalah Encik Zamir. Kembali kita ke podcast ni buat kali kedua. Seronok sangat. Seronok sangat kita borak-borak itu ni. So Encik Zamir ni seperti yang anda tahu adalah CEO kepada Petronas Lubricant Malaysia. Jadi tajuk hari ni, Dok, apa cerita kita hari ni? Sebenarnya in a way adalah satu follow up daripada jumpa kita bincang dengan Encik Zamir dulu. Sebab tu kita ada CEO daripada Sirim QAS lah sebenarnya kan. Ini adalah berkenaan Sirim certification untuk minyak hitam, engine oil. Dan engine oil ni sebenarnya dua-dua sekalikan, untuk kereta dan untuk motosikal. Kedua-duanya diperlukan. So jadi itulah topik kali ni agak memang jauh berbeza daripada yang kita buat, tapi memang agak penting. Jadi soalan yang pertama kita nak tujukan, saya rasa, kepada Encik Muhammad Adha, ni Sirim ni, kenapa? Sebab ini adalah satu usaha kerajaan lah sebenarnya kan. Betul. Dan daripada kerajaan yang memandatkan, adakah ini satu yang wajib untuk semua pengeluar minyak enjin, adakah wajib untuk mereka mendapatkan Sirim certification? Okey, alright. Terima kasih kerana menjemput saya untuk podcast kali ini. Encik Zamir, rakan untuk lubricant oil daripada Sirim. Untuk makluman, Petronas Lubricant adalah antara salah satu syarikat yang pertama lah mendapat penjijilan Sirim untuk engine oil ni. Tahniah. Alhamdulillah. Okey. 01 back. Okey. So saya nak menyatakan kat sini, ini adalah gazet yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dalam negeri lah, dan kos sara hidup. Okey, pernyataannya adalah Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penadaan Minyak Enjin bagi Kenderaan Motor 2024. So, kerajaan mewajibkan pensijilan dan penandaan bagi setiap minyak enjin yang dipasarkan di Malaysia lah. Okey, sekarang kita tengok kenapa perlu Sirim ni. Okey, kalau sebelum ni kan, kalau tak ada Sirim, pengguna agak sukar untuk menentukan barangan yang dibeli itu adalah telah disahkan oleh, ataupun telah disahkan lah, yang menurut piawaian lah. Yes, yang mengikut piawaian yang telah ditetapkan. So sekarang penandaan oleh Kabinet ni mewajibkan label Sirim ni diletakkan di setiap botol minyak yang dipasarkan. Setiap packing Setiap packing. Jadi macam mana penandaan ni membantu pengguna? Okey, kita ada keluarkan apps. Semua orang ada telefon sekarang ni, boleh download Sirim QS International punya apps, dan menggunakan apps tu kita boleh scan label ni, dan ada QR yes, ada QR ni, kita scan, dan maklumat persijilan untuk barangan ni akan keluar. Dan label ni unik ni adalah label security. Dia ada teknologi anti-copy yang telah di develop lah oleh secara dalaman dalam Sirim. Tak boleh diciplak lah ni. InsyaAllah tak boleh diciplak. So far hasil daripada kajian kami lah, because kalau ikutkan label ni, kita scan high resolution, boleh je reprint balik kan, senang je. Tapi alhamdulillah bila kita scan balik label yang QR code tu, dia
keluar error lah dalam apps kita. Itu menandakan yang label Tak original. tak original. Sejak bila diwajibkan? Okey, dia diwajibkan, kerajaan telah mewajibkan pada Oktober tahun ini. Setelah gazet dia 2024, of course lah, setelah gazet dikeluarkan, kerajaan biasanya memberi ruang lah kepada semua pengeluar untuk memenuhi persetujuan daripada SIRIM. So selepas Oktober 2025, kalau tak ada jangan belilah. Dan apa yang ada di rak kedai tu akan dirampas lah sebenarnya. Kira benda haram lah. Ya, betul. Sepatutnya sekarang ni kalau beli tak ada label SIRIM ni, jangan beli terus, scan dulu. Yang penting scan dulu dan baru beli. Pasal scanning tu ialah yang hanya protect keabsahan label yang ada di produk berkenaan lah. Jangan lupa scan. Jangan lupa scan. Jangan lupa scan. Orang tengok dah ada label tu, ingat yang tu dah ori. Jangan. Ya, betul. You must scan the product. Mesti, wajib. Dan ini membawa pada soalan kedua pada saya. Bila dah ada stiker ni, harga naik tak? Tu nak tanya. Harga naik tak? Walaupun ada harga stiker ni ada additional cost, which kita kata boleh kata signifikan jugalah, adalah dia punya tu. But then kita orang kata kita swallow the cost lah. Absorb the cost. Kita serap cost ni. Kita tak charge pada pengguna. So harga masih sama. Harga kita masih sama. Apa jenis minyak pun yang untuk Petronas lah. Kami untuk Petronas. Yang jenama lain tak tahu pun. Betul, jenama lain kita tak tahu. Kita takluk masuk Simpium dengan itu Simpium dengan apa satu lagi Sprinter. Sama. Satu lagi Urania. Mana guna untuk untuk engine kan. Jadi harus ada SIRIM. Yang guna untuk engine. Okay. Basically kalau petrol engine lah, combustion engine must use engine oil. Engine oil tu perlu ada SIRIM. Satu, keduanya ini telah dimandatkan dan bermakna bermulai daripada Oktober tahun ni semua mesti harus wajib ada. Betul. Dan pengguna harus wajib scan. Wajib scan. Nak tahu supaya benda tu betul tak betul. Okay, kalau macam tu, setakat ni dah berapa banyak company yang sebenarnya dah dibagi approval nak keluarkan? Okay, seperti yang saya company kena apply dulu kan? Ya, company kena apply. Petronas Lubricant antara salah satu pengeluar yang pertama lah yang mendapat penjijilan. Dan sekarang ni ada 105 company yang dah dapat penjijilan. Dan it's coming more lah. More and more lah. Ya, tapi untuk makluman, semua big brands lah basically yang available dekat market tu dah mendapat penjijilan daripada SIRIM lah. So yang penting scan dan baru beli. 105. Ya, general 150 105. 105. Jadi kalau macam dengan nombor tu, proses dia susah ke nak minta benda ni? Sebagai satu, saya kata saya yang punya syarikat lubricant lah. Dia tak susah kalau semua documentation tu ada. Sebab untuk lubricant ni, dia tertakluk kepada Petroleum Development Act. Yes. Satu, untuk mengeluar, memproses di dalam negara, dia perlukan manufacturing license daripada MIDA, daripada MITI. Ya, itu satu. Dia panggil PDA 6. Okay, itu satu. Untuk jadi pengeluar, untuk memproses, kena ada tu. Ini wajib. Bukan SIRIM yang mewajibkan. Memang Akta Petroleum itu sendiri telah mewajibkan bagi siapa yang ingin memproses lah, ataupun mengeluarkan minyak. Satu lagi adalah untuk pemasaran. Pemasaran ni dia ada PDA dia sendiri, which is PDA 4. Dia perlu ada PDA 4 ni. Dia adalah requirement yang perlu pengeluar dan pengedar fulfill sebelum dia datang ke SIRIM. Dah dapat benda ni baru boleh pergi ke SIRIM. Oh, okay. Requirement tu dia kena fulfill dulu. Okay, application kat SIRIM ni biasanya
seperti produk-produk yang lain, okay, dia ada buat permohonan, okay, and then kita akan buat pemeriksaan kilang, kita akan buat testing, and then kita akan bagi label. Setiap label ni pengeluar perlu beli daripada kami lah. Dan kita ada surveillance proses kita, dan juga kita ada market surveillance. Jadi kita punya proses ni merangkumi segala aspek lah. Maknanya kita tahu siapa mengeluar. Walaupun pengeluar tu sama ada pengeluar tu di dalam Malaysia ataupun pengeluar tu di luar Malaysia. Kita nak tengok dia ada manufacturing facilities tu. So, kalau dia ada orang jual minyak import ada importer lah yang dia buat processing dia semua diluarkan. Betul, ada. Jadi yang itu macam mana dulu dia punya, dia kena ada documentation tu lah. Documentation tu masih ada. Maknanya mungkin dia tak ada PDA 6 tu lah yang memerlukan manufacturing license. Dia memerlukan manufacturing license di negara mereka lah. Tapi PDA4 ni masih diperlukan lah, pasal dia untuk memasarkan barang-barang minyak ni. Bagaimana pula kalau macam yang rebrand ni, yang dia katalah saya ambil minyak Petronas, saya ada deal dengan Petronas, tapi kat kotak ni saya buat muka saya kan, waktu yang itu yang itu boleh kena dapat kebenaran Petronas. Kalau Petronas benarkan, tak ada masalah. So QR code-nya yang Petronas punya lah. Tuan akan apply sendirilah. Okay. Tapi perlu mendapat persetujuan daripada Petronas. Ada nampak yang what macam tu. What you're saying is that is no longer Petronas. Ya. Bukan letak dia bukan letak ada saya jumpa lah. tu dia masih lagi mengekalkan nama brand tu kat bawah, tapi packing dia dalam muka dia macam tu. Tu macam yang mereka buat RXZ members tu. Dia dah macam tu. Ada semua dah seribu. Tapi tu Petronas lah memang. Tapi tu nama Petronas. Kalau kes macam gitu, Petronas dia akan menyatakan kepada kita, on top of label yang sedia ada ni, dia letak muka mungkin F1 punya apa-apalah, GP punya pemandu ke di situ kan. Itu boleh lah, just maklumkan kepada kita. Cuma manufacturing facility tu dia kena certified lah. Ya. Manufacturing facility tu kena certified. Jadi manufacturing facility tu Siri akan melawat lah. Ya, betul. Walaupun di luar negara. Pasal kita nak tengok dia punya daripada segi proses dia tu. Daripada bahan base dia, additif dia, dan yang penting kan, semasa proses auditing tu, pemeriksaan kilang tu, kita akan ambil secara rawak produk-produk ni dan kita akan test. Kita akan test di makmal kita lah. You tak ada buat macam matching dengan whatever standards body dekat negara tu ke? Tak ada lah. So far audit memang kita buat sendiri, tapi untuk testing dia boleh dibuat di mana-mana lab yang telah mendapat akreditasi lah, ISO 17025. Okey. Yang itu perlu ada. Tak, sebab saya ni dah menyimpang sikit lah. Baru fikir kan. Sebab kata macam standards body di negara yang pengeluar tu kan, dia pun dah ada dia punya apa, kita biasa panggil kite mark kan. Kite mark. Kalau British Stanley panggil kite mark kan. Dia pun dah ada kite mark dia. Jadi tak boleh kata diterima kan juga. Okey. Untuk gazette yang daripada KBDN tu, dia menyatakan hanya Sirin yang dilantik sebagai pihak berwibawa. Okey. Kenapa Sirin saja? Untuk di Malaysia lah. Untuk di Malaysia. Because penandaan tu. Dan kita tak mahu nanti semua label, semua jenis keluar. Semua jenis label akan berada di pasaran, dan at the end of the day consumer tak tahu kan yang mana satu lagi genuine tak genuine and so on kan. Jadi pemantauan tu agak sukar lah kalau ada banyak certification body lah ataupun testing body yang buat benda yang sama ni. So, saya ada suara susulan tapi tak kena dengan minyak, jadi dalam minyak dulu. Saya helmet. Helmet. Saya Dalam terpendam. Soalan terpendam. Rasanya saya pun macam dah boleh agak dan jawapan tu memang dah sanggup tanya dah. Ada. Okey, tapi ni soalan tu Cik Zamir. Nombor satunya, adakah semua minyak Petronas sekarang ni yang berada di pasaran sekarang dah ada certification ni? Dan apa jadi pula pada yang minyak-minyak yang sebelum tu? Stok lama. Stok lama.
stok lama tu. Dijual juga ke ataupun dia tarik balik tak nak kasi jual ke apa macam mana? Bukan, dia ada program lah kat sini with dengan Sirim. Yang mana sekarang ni at this point of time, apa saja yang akan keluar daripada kita punya manufacturing plant mesti ada Sirim. Tak ada Sirim tak boleh keluar. Batch tu dah keluar belum? Yang mana? Dah batch yang ada Sirim dah keluar dari pasaran? Dah ada. Kita 001 kan? tanah kena dah. James Bond yang pertama. Okay. Jadi kita the first one to actually bring out to the market also. So bila dia by stages. Mula-mula ada for this batch, betul ada. So adalah orang customer yang order, kita tak boleh bawa keluar kan. Adalah tertangguh 3-4 bulan ke apa kan. But just to make sure yang kata bila awal-awal proses tu semua orang pun masuk, I think Sirim was very much overwhelmed lah. Sebab kena pergi ke plant, do all this kind of thing, and then baru boleh bagi certification kan. Kita belum yang minta last minute So ada lagi kita orang pun ada banyak last minute juga. So there are a lot of things, sebab macam katalah RZ tu kan. RZ tu dia keluar masa bulan Julai tu. Masa tu lah nak apply, masa tu lah nak ada RZ member, masa tu lah semua kan. So everything is in rush lah. Adalah delay sikit kan, tapi kita memahami lah. And then kalau yang mana stok yang dah ada di market, right, kita akan tengok, kita akan pastikan dulu sama ada itu betul-betul keluar daripada kita punya manufacturing plant, dan kalau betul-betul kita sah dengan semua kita ada code kat bawah tu kan, yang state bila dia keluar, yang mana satu batch apa semua tu bila, dan bila kita baru kita dibenarkan untuk bekerjasama dengan Sirim untuk tampalkan stiker pada existing packing lah. Betul. Yang itu kita bagi pink label nama dia. Pink label. Pink label. Jadi yang itu adalah existing stock lah basically. Dia ada jangka masa dia tak? Ada jangka masa perlu dia habiskan stok tu ke apa, tak ada? Patutnya start daripada kalau ikut Petronas ya, kita punya start daripada Oktober itu semua yang kita keluar tu dah memang patutnya semua dalam, bukan pink label lagi lah. Cuma yang sebelum tu je yang sebelum Oktober. Betul. So mana sekarang ni boleh dijangkakan sama ada di kedai mesra ataupun di bengkel-bengkel yang ada jual Petronas tu dah ada lah ni. Dah ada. Akan tetapi minyak yang sebelum pun sama je sebenarnya kan. Sama. The quality of that is masih sama. Saya tanya ni pun sebab saya ada lagi 8 botol dulu. Hari tu. Itu macam samcat rahsia pula. Jangan cakap orang. Dah, sebab takut nanti Dewan dah meletup kan ganti. Ganti simpan 8 botol. So daripada segi consumer ataupun pengguna kan, apa yang dia orang boleh expect? Ada minyak, ada cok Sirim lah, tak ada cok Sirim lah. Saya beli Petronas original tak? Apa yang perlu dia orang expect? Tapi okey lah, yang first kali saya rasa Sirim ni kita kena faham dulu the intent tu kan. Yang pertama sekali intent dia memanglah kita nak make sure kata benda tu is not fake. Yang keduanya kita nak make sure yang kata quality tu is within the parameter certified as per commitment seperti yang diwar-warkan lah. Lepas tu jangan terkejut juga, even kalau kata benda tu 4 liter kita fill, Sirim dia akan make sure juga betul 4 liter. Dia akan make sure the standard tu kita follow. Bukan quality je, quantity saja. Betul. So everything. So bagi saya benda tu memang penting. Because proses yang kita buat everyday, kalau kita tak jaga proses tu, it could be macam orang kata giving a different punya spec, a different punya result lah. Sebab sebagai contoh lah, kita dah produce Syntium 3000. Kemudian kita nak produce Syntium 7000. Bila kita nak produce tu, dia pakai base oil yang sama tapi dia pakai additive lain. Jadi pipeline tu dah memang contaminated. 3000 tadi tu dah memang is a lower spec as compared to 7000. Yes. Tu sekarang ni kalau you masuk 3000 kemudian nak masuk 7000, you mesti clean dulu the piping tu. So you mesti clean dulu, lepas tu baru you boleh masukkan spec lain, barulah the one yang dapat balik tu. Betul. This is one of the process yang terkata Sirim akan tengok juga whether you are doing this right or not. You ikut tak you punya procedure and all that.
Jadi dia menjanjikan bukan sekadar orang kata fake atau tidak, tapi the quality that you promise, right? Feedstock yang you ambil, base oil, kalau you kata 3 plus ke, betul-betul banyak tu. And kalau you letak kata 70% of the formula, yes, you ikut 70%. So benda-benda macam tu saya rasa it's critical lah. Quality dan juga benda tu kita can assure that it's safe. Adakah sertifikasi SIRIN ni termasuk juga yang aditif yang dijual, aditif yang separate aditif yang dijual tu? Dia kalau buat masa sekarang dia dah memang dah jadi finish product lah. Kita tak separate. Untuk maklumat tambahan lah, bila kita buat market surveillance tu, semasa kita buat initial testing tu, kita ada buat testing untuk cari dia punya fingerprint, because setiap lubricant ni, setiap model ataupun setiap SKU ni, dia ada dia punya fingerprint tersendiri. Jadi nanti bila kita buat market surveillance, kita ada mystery shopper sebenarnya. Dalam SIRIN ni kita ada mystery shopper, kerja dia shopping. Ini antara kalau dah apply, itulah dah saya pergi mana-mana event, bila saya cakap kita ada mystery shopper ni, ramai yang berminat tu. Pasal betul, selain daripada lubricant oil, kami pun banyak certified macam badan elektrik. Jadi mystery shopper ni akan pergi ke kedai-kedai, dia akan tengok, okey, ada label SIRIN, sah label SIRIN. Dan kalau fake ke apa semua, we will inform the authority accordingly lah. Bila kita cakap kita sah, kita akan ambil daripada market, and then kita akan test balik. So dan kita akan tengok balik, compare balik fingerprint tu sama ke tak. So itu yang you ambil chemical fingerprint lah. Yes, betul. SKU tu kan. Yes, betul. Dia akan ada dia punya identity sendiri. Signature dia. Signature dia. Okay. Dan dia akan bandingkan signature dengan apa yang you ambil daripada secara random, secara rawak daripada market tu. Tengok sama ada betul ke tidak. Betul. Okay. SIRIN uji tapi tidak menguji kualiti, as in bagus tak bagus. Kan? Macam ni lah. Yang ni dia kena, kita tahulah kena comply JSO ME dulu. Kita tahu lah JSO ME untuk skuter lain, untuk kereta, untuk motor lain kan. Adakah itu juga yang diuji juga ke untuk mendapatkan ni? Kalau untuk SIRIN kita ada requirement testing kita, di mana kita setkan minimum requirement untuk lubricant oil ni. Kan? Jadi bila kita test, dia jadi lubricant oil lah, dia tak jadi minyak masak ke benda-benda lain kan. Jadi saya assume kan test tu mengikut lah yang mana dia lah. Betul kan. Kita tak sampai ke taraf tu lah. Kita ada set kita punya kriteria mengatakan produk ni adalah lubricant oil, dan semua produk kena meet this minimum requirement. And of course macam Centium 3,000 boleh jadi lepas minimum ni, yang 7,000, 9,000 mungkin yang lebih atas lagi lah. That performance tu kita tak termasuk dalam scope kami ni. Okay, so performance of the oil tu tak kisah. Jadi dia ada minimum lah. Maknanya dia bukan minyak masak kan. Betul. Tak tiba masuk enjin, lepas berapa suhu tu dia tiba pecah je kan. Betul. Itulah kan. Yes. Sebab dia bagi saya ni adalah satu stage je. Kalau lepas tu kita nak kena tengok pula minyak apa kita beli kan. Betul lah. Walaupun ada SIRIN, kau beli semi sintetik campur banding dengan fully sintetik, kita tak payah spare lah kan. Betul. Jadi kita kena cakap kepada pengguna kan, jadi kalau ada SIRIN ni pun kena tengok lah juga kan. Taklah tiba-tiba yang minyak semi sintetik tu sebab dah ada SIRIN Cipatera kan. Tiba-tiba laju tiba-tiba laju tiba tambah 3 brake horsepower kan. Tak semestinya lah. Tapi kalau ia bagus juga. Okey, kalau kita tengok kalau kita tengok pada dengan adanya certification pada SIRIN ni, cerita dia saya macam minyak asli tak asli lah secara kasarnya kan. Kita tengok minyak tu minyak asli. So apabila berkaitan dengan satu undang-undang, nombor 2 tentang minyak atau produk tu sendiri sama ada asli tak asli, adakah besok lusa akan menyebabkan claim insurans tu pun akan melibatkan juga tak benda ni? Contoh macam saya pakai minyak oil filter yang bukan original, yang murah ni apa kan. Lepas tu motor saya rosak, tu saya hantar ke bengkel nak claim balik lah, contoh kepada manufacturer. Dia check, ini kau bukan tak pakai yang original punya, so tak boleh nak claim. So adakah perkara ni juga akan menjadi pada
minyak hitam boleh check boleh tahu ke macam tu? Kalau yang kita tengok ni, even tanpa sirin pun claim tu ada je kan. Itu memang ada pun that kind of policy backing up to our product. Sebagai contoh, kalau katalah ada such claim, kita memang akan drain the oil tu and then we send for testing. Dekat situ pun kita akan nampak semua. Ni selalu major claim sangat. Terbelah dua enjin ke apa. Even kadang-kadang ada orang kata bunyi, ada orang kata jadi kat situ semua kita akan check whether sama ada does it caused by the product ataupun actually caused by other things. Memang daripada minyak tu so many things kan about apa yang terjadi sebenarnya. So even without this, memang that practice memang dah ada lah practice tu. Dan kembali pula pada SIRIM, bila dah ada lesen certification wajib macam ni, confirm ada penguatkuasaan. Betul. So adakah nanti akan ada serbuan-serbuan ni kita akan tengok kat TV ke apa ni? Ini topik panas sih. Saya ada banyak soalan ni. Cik kami kan tanya soalan dia mah. Saya pun memang dah tambah kan tu pasal workshop. Saya dah text lah tadi. Okey, memang kami akan sentiasa bekerjasama lah dengan KBDN untuk membuat penguatkuasaan, dan kami pun mengalu-alukan lah daripada pengguna kalau scan tu tak dapat result tu, terus immediately inform kita untuk kita ambil tindakan lah. So benda ni akan dibuat secara berterusan dengan KBDN, dan pengeluar minyak pun sekarang ni since dia tahu ada label SIRIM untuk menentusahkan keturunan tu. Jadi kalau dia rasa macam ada fake label ke ataupun ada penyalahgunaan label apa semua kan, dia akan bekerjasama dengan kami dan kami akan penguatkuasaannya atas KBDN. Atas KBDN. Atas KBDN. KBDN yang akan mempunyai kuasa, because gazette yang saya mention tadi adalah di bawah KBDN. Okey. Mungkin saya share sikit tweet yang sekarang ni kita orang dapat daripada market. Sebab kita orang dalam katalah semenjak lately ni kan, semenjak ditolong oleh podcast ni kan, kita punya alhamdulillah saya naik lah. Alhamdulillah. Tapi orang bagus tu bang. Cik orang bagus. Orang baik. Jadi semenjak lately tu memang ada banyak sangat orang kata fake product yang reported. So dalam bulan lepas je saya terkejut 2-3 kali KPDN punya officer was in our office. Tiba-tiba dia orang kata nak datang, so dia orang datang bawa pengguna sekali. With ni lah minyak ni kan, kalau buka tu memang terkira so hangitnya lah, can smell kan. So kita tahu lah minyak tu memang bukan minyak asli lah kan. And then tapi apa yang kita orang panik pada masa tu adalah label ada. So jadi label ni masih ada kat atas tu. Jadi yang pertama, mula-mula first case yang kita dapat, label tu dia dicabut daripada tempat lain, dia letakkan ke situ. Itu first case. Lepas tu second case, label tu dia panaskan. Jadi sebab dia nak buka bagi cantik. Jadi bila dah panas tu dia buka bagi cantik, so dia letak pula tampal kat pakai dryer tu. Pakai dryer tu. Dia makin terror tau. Yang ketiga sekali kita ni pun saja bagi panas. Yang ketiga yang kita jumpa ni, ini lagi ngeri. Kita rush dengan tu lah KPDN to one of the store, and then tengok semua brand pun ada, and then stiker bergulung-gulung. Aduh, dia buat sendiri. Dia buat sendiri, ready to be stick, sebiji sama lah. So itu yang latest sekali lah. So daripada mula-mula dia buka, dia tempel, lepas tu dia bagi panas, rajin lah. Nah ni dah ada stiker yang nampaknya sama. Sebab tu tadi saya pun ulang, make sure scan lah. Tapi kalau macam kita kat kedai, tak bengkel lah kan, okay, kita tuang minyak hitam ni dalam motor, jarang orang balik minyak botol ni. So betul? Botol ni boleh diguna pakai balik tak? Dia guna pakai, diisi lah pula minyak yang cak ayam ni. Tapi botol ni pakai sebelum ni kata saya pernah beli. Dia beli angin. Pergi beli satu, because sebab masa tu saya tak boleh nak bayangkan pasal apa orang nak beli.
Kan, dia tak tahu pergilah beli. Lepas tu sebab nak tengok kan, kata dia jual apa kan. Lepas tu pergilah kat Petronas lah, belilah pula apa-apa ringgit. Petronas minta 700 siapa tu kan. Beli lah. Botol sama. Tapi bila tuang memang lain lah. Lain. Kan. But tu je kan, dia bukan hitam-hitam lah. Dia tak bukan macam dah betul-betul pakai lah minyak tu. Tapi dia gelap sikit, bau dia lain lah. Tapi kalau pegang tu still masih lagi minyak lah. Yang tu lah cerita dia. Masuk untuk maybe 500 km yang pertama dia kan. Lepas tu engine is gone lah. Memang bahaya that fake engine oil. Dia especially kalau untuk motosikal ni, saya rasa yang the paling concern paling besar bila kita pakai yang kita tak tahu fake tak fake ni, kalau dia sebenarnya pakai minyak enjin kereta. Dia pakai minyak enjin kereta, dia letak untuk motor. Minyak lori pakai clutch. Tak, kalau lori tak apa, kalau dia tu sebab kita pakai white clutch. So biasanya yang ini dia untuk kereta ni dry clutch. So dia tak payah kisah pasal clutch tu nak genggam. So dia memang slippery. So bila you masuk kereta punya minyak hitam masuk dalam motor yang pakai wet clutch, slip lah. Slip lah. Lama-lama Lepas tu Petronas tak bagus Lepas tu makan Petronas Petronas tak bagus. Bawah ni kadang-kadang tengok dia tulis bukan ni macam ni kan, clear Petronas. Ada tulis Retronas tapi tak nampak. Dia dah beli kan Retronas. Itulah. Tapi saya risau tu lah, macam kalau dalam social media tak name anyway. Tapi kalau you tunjuk, memang kadang-kadang nampak macam adakah Petronas akan keluarkan tu dalam platform korang yang dah di-rush produk yang dah dirampas, yang dah confirm tiruan macam akan dikeluarkan tak, bagi tahu pada public? Dia ada prosedur dia. Sekarang ni we are doing that dengan not all lah, tapi setengah-setengah tu memang allow kita with certain procedures that kita work on. Dia orang bagi kita report and then dia akan prosedur tu siapa yang benarkan tak benarkan tu? Adakah itu sebenarnya KPDN pun kalau tak salah saya ada also work with all this platform. Tapi ada juga platform-platform yang memang allow benda tu untuk diturunkan. Dan ada juga yang masih belum. Macam ada that process lah. Jadi saya nak name pun tak boleh kat sini kan. Tapi it's just that yang boleh tu memang we are already ni, sebab kita siap ambil staff Shopee. Allah tak boleh sebut. Kita ambil staff daripada social media, platform kita ambil, suruh work with our marketing team and start working on that, and to specifically untuk bring down all this ni. Tu kira extra cost kan? Extra cost. Tapi pengguna tu tapi on the online platform tu biasanya you cakap, you tell them it's fake, and then you can complain. Dan eventually kan, macam lagi satu sebab Lazada, Shopee ni kan, orang banyak dulu SD card. SD card apa semua. Banyak gila fake. Tu yang macam ada seorang saya kenal, dia beli external hard disk kan. Dia beli external hard disk lah, rupanya tambah dengan besi, dengan bagi berat. But you know, macam minyak hitam juga kan. Sebenarnya kadang kita kena bijak sikit lah. Kalau kita tahu harga retail benda tu RM50, kalau jual kat Shopee 45, you boleh okay. Kalau jual kat Shopee 15, it's not going to work kan. Kalau SD card pun kita belilah, kita nak beli SD card 64GB tu biasanya harga RM45. Tiba-tiba dia jual 15. It's not right lah kan. Betul. Yang mana ekstrim punya tu kan kadang kita tipu diri kita sendiri pun. Kata ni mesti old stock ni dia new old stock. Lepas tu minyak hitam ni saya bukan kan, macam minyak hitam ada jenis kan, brand kata daripada Perancis kan. Dia tulis ini import daripada Perancis ni macam kan. Lepas tu kita satu cerita lagi apa? Ni belakang lori ni bro. Dia main belakang lori kan, dia main ikut siam ke apa kan. And kita ni sebab kita nak tahu kan, it's confirmation bias on our part. Kita nakkan benda ni benar. Kita mahukan benda ni benar. Tak logik kan kenapa dia beli tu. Kan. Dia kata ni dia datang ni masuk ikut siam ni, kata okey kan. Okey, tadi ada mengatakan tanyalah kalau dibuka kan, adakah boleh diguna semula So kalau ikutkan botol ni bila dibuka dia akan pecah lah. Dia akan pecah lah. So kita boleh detect lah. Jadi itu yang, dan satu lagi
sangat-sangat penting untuk QR label ni, SIRIM security label ni, dia ada security kat sini yang intercopy. Jadi kena scan dulu. Scan. Kan? Wajib scan sebelum beli untuk pastikan. Even though you pergi beli kat kedai ke apa ke, dia kata dah letak, saya nak tengok betul. Saya nak scan. Betul. I mean semua brand. You just take the initiative to scan. Petronas semua brand. Semua brand. Semua you minta dia kata tak, because we're talking about nak lindungi pengguna kan. Jadi saya tak bias kat sini. I mean everybody nak beli tak kira macam tu, minta nak scan. Yang gulung stiker yang nampak tu, scan dia kata fake lah. Kalau yang tu kita tak sempat nak scan sebab benda tu dirampas oleh KPDN. Semua gambar tu saya nampak sebiji memang bergulung-gulung kan. Dan sebab tu saya kata saya minta tolong orang memang untuk tengok lah kata macam mana nak handle benda ni. Kita pun dah hantar surat kat SIRIM. Ya, betul. SIRIM yang disayangi. Kita pun dah dapat pengaduan daripada Petronas ni, dan sebagai langkah awal selepas ni kita akan mewar-warkanlah kepada semua pengguna untuk wajib scan. That is the last defense. Jadi dia ada Android app, ada Apple pun ada kan. Jadi kita akan bagilah link tu. Itulah kan. Untuk download app ni kan. Tapi lah kan, macam discussion kita yang lepas kan, kalau minyak Petronas ni, saya mesti relatekan balik pada kedai mesra ke pam minyak kan. Sebab bagi saya kat situlah saya yakin sangat saya beli yang original. Kalau itu. Tapi adakah kedai mesra dia dah prepare dengan pelbagaian stok Petronas macam dulu kan? Kita nak beli yang 700 tak ada, dia ada jual yang murah juga. Adakah RNZ pun itu saya tanya tadi tak ada kan? RNZ kena beli daripada RNZ members lah. Itu ni kan based on event kan. Tapi kalau untuk yang in terms of kat retail tu dah ada semua. Alhamdulillah almost now dekat semua retail tu kita dah make sure ada lah the range varieties lah kan. Of course dia berdasarkan kawasan juga. Kalau kawasan tu macam banyak two stroke punya bike, kita akan pun stok, kita akan letak stok untuk 2 stroke lagi banyak daripada macam racing 4 stroke ni lah. Tapi kita based on location sikit, replika punya tu lah. Bila cerita location ni buat ingat kan, Petronas punya enjin Petronas boleh juga didapati di Indonesia. Boleh Thailand kalau di region kita ni boleh dapat semua. Filipina boleh tapi di Malaysia lagi senang dapat lah. Tak lah, saya tanya kan, kita geng-geng blender ni kan macam apa boleh kita punya distributor apa kan ada lah tapi Malaysia ni paling banyak lah, paling senang sekali Malaysia. Kita ada lebih daripada 170 negara. Our footage tu kat semua. Dia kalau pergi kat Itali and all that lah. Kalau kita tanya, memang dia orang cari Petronas ni. Bukan menyimpang jauh lagi sekali. ada rumor kata kat Formula 1 tu lebih 30-40% tim tu semua pakai minyak enjin Petronas. Betul ke? Tak tahu lah. Tim maksudnya F1 McLaren ke apa? Bukan. Semua tu memang in-house yang what we develop, engine oil tu and what kita pakai untuk customer. Ada tim-tim lain? Tak ada lah. Tim-tim lain McLaren memang pakai, even kereta OEM McLaren pun pakai Petronas. Untuk motosikal Ducati Malaysia je lah kot. Ducati yang itu kita buat for the club lah, actually link back to Shell punya kan. Nah, ada sponsor tu yang terus ke sales sekali dia conquer. Betul kan. Ni MotoGP Shell MotoGP apa? Ducati Shell, yes. Event pun Shell kan. Dia Petronas dia pergi ke dia sponsor wing je. Sebab dia lepas after service. Kalau dah ni memang kita banyak lah. I mean the club and all that is under pakai Petronas Sprinter 1050 tu. Sprinter racing tu kan. Most of them pakai tu lah. Tapi dah MotoGP punya tips yelah semenjak dah tak ada ni. Semenjak Sepang punya tu dah tak ada lah kan official Petronas punya MotoGP team lah.
Untuk GP tu kami pun berdoa lah kan. Lagi tu ya, kami pun Banyak cerita tu. Okey. Banyak cerita. So sekarang ni balik kepada motosikal dan yang berkenaan kan. Ni tentang helmet lah sebenarnya kan. Okay. Kita sebenarnya sebab helmet ni memang daripada dulu kan. Kalau kita cerita helmet yang Imported. yang imported sebenarnya. Kalau yang murah-murah tu biasanya yang lokal memang kita tahu. Masalah helmet imported. Dan setengah tu memang kita tahu helmet tu memang brand yang premium lah. Shoei, Arai kan, kalau sebut kan. Sekarang ni kalau kebanyakannya semua memang tak ada SIRIM punya certification kan. Jadi macam mana tu, sebab masih dijual di Malaysia sebenarnya. Ini nak cerita ni. Kita berdasarkan pada undang-undang. Kalau ikutkan undang-undang DGPJ lah. Dia ada 3 mark yang dibenarkan. 3 mark Satu adalah E-mark. Kalau kita tengok dekat tepi dia ada E, E bulat tu. Kadang-kadang kat situ ada 4, 11 apa semua tu kan. So itu adalah United Nation Corporation lah untuk otomotif. Yang itu dibenarkan. Satu lagi adalah DOT. Ini untuk pasaran US lah. Pasaran DOT. Dan satu lagi SIRIM lah. Local manufacturers dan juga ada certain brand daripada luar yang dia tak ada E-mark, dia tak ada DOT dan dia memilih untuk mendapatkan persetujuan SIRIM lah. So ada 3 tu. Maknanya bukan tak ada persetujuan, ada. Jadi setiap batch yang dibawa masuk, importer perlu pergi ke JPJ. 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 Dia perlu pergi kat JPJ and tunjukkan segala bukti persetujuan tu, certification tu. Kalau ada E-mark, dia kena buktikan yang helmet yang dia bawa masuk adalah untuk E-mark. Dan JPJ akan mengeluarkan satu surat kepada Kasam untuk release daripada port lah. So maknanya dia bukan hanya SIRIM saja. Dia ada E-mark dan juga UNECE E-mark tu dan juga DOT mark lah. So itu diterima di Malaysia. Jadi tak semestinya tapi brand premium tu kena di SIRIM sebenarnya. Tak perlu. Yang menjadi persoalan sekarang ni, mungkin JPJ dah tahu SIRIM dah benarkan yang level certification ni adalah walaupun tanpa stiker SIRIM, dia consider selamat satu dunia punya certification kan. Tapi daripada segi penguatkuasaan ni, ini yang menyusahkan ni. Kadang macam contoh saya bawa balik helmet daripada overseas kan, kat KLI tu dah ditahan pula kan, kata ni tak ada SIRIM, kata dia. Padahal kita tunjuk tu ECE 05 ke apa semua tu kan. Macam walaupun pengarah JPJ tu pengarah kasar dah cakap dah bagi kenyataan rasmi dah dalam media boleh apa semua, tapi yang menguatkuasa tu mati-mati dia balik, dia tak mau bagi. Macam mana tu? Adakah tiada kata orang tu working relationship ataupun berita tu tak sampai ke macam mana? Sebab selain daripada SIRIM mark lah, dia tertakluk kepada JPJ kan. Jadi kami tak boleh nak bercakap lah JPJ macam mana penyataan tu. Sebab dia buat ni tau. Dia menjadi selalu salah faham sebab dia orang akan cakap SIRIM. Bermakna kita punya sebagai pengguna kita fikir yang ada kuasa mutlak dalam perkara ni adalah SIRIM, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan SIRIM yang kuasa mutlak dalam perkara ni. JPJ adalah kuasa mutlak dalam perkara ni. Betul. SIRIM menjalankan tugas dia untuk memberikan pengesahan untuk yang mengambil SIRIM punya certification lah. Yang cover safety concern apa semua tu lah kan. Tapi bukan SIRIM yang menentukan sama ada kita boleh bawa masuk ke tidak boleh bawa masuk helmet tu. Betul. Tapi apa pula pandangan tuan tentang helmet yang murah, saya tak nak sebut brand dia kan, yang masa kalau jenis melopong kalau pakai tu, lepas tu kalau cicak bersin pun boleh dengar kan helmet jenis tu. Tapi helmet tu dapat SIRIM. There's a minimum standard. Itu minimum standards yang telah uji. Kan? Kalau dia pass, tak kira lah bentuk dia macam mana. Tapi yang kalau yang kura-kura tu memang tak confirm. Kalau kita baling di sini pun pecah. Yang itu tapi yang selain daripada tu, bila kita test dia meet minimum requirement. Dia meet requirement dan sebenarnya cerita kan pasal tayar pun sama. Tinggal SIRIM tak buat tayar, tak ada lah. SIRIM pun again
Untuk tayar, dia boleh ada sirip ataupun IMAK ataupun DOT mark. DOT. Kalau tak ada sirip tu bukan dia tak boleh jual. Kalau dia ada IMAK ataupun DOT mark. Sebab saya pernah cerita ni pasal masa ni ada duduk kelelan dengan seorang tu kan, pakai tayar, kita ambil tayar Indo. Tayar Indo ni kan, dia kata tak bagus tayar ni apa semua kan. Dia kata alo, tayar ni dia ada FIM tau, ada DOT juga tayar ni kan. Tapi tak bagus. Itulah, this is what you need to understand. FIM, DOT, sirip bukan kata tayar tu bagus tak bagus. Tayar tu requirement standard kan, standard. minimum requirement kan. Sama dengan helmet kan. Tapi itulah saya buat mana kan, sebab cerita pasal helmet ni orang bawa masuk tu memang bertahun-tahun kan. Sampai satu kali tu termasuk orang yang beli daripada OC kan. Orang Black Friday lah apa ni semua kan. Dan daripada beli akan kena tahan di custom. Dulu kita fahamkan kena dapat sirip. Betul lah. Dulu. Sekarang pergi JPJ. Bila benda ni berubah? Saya rasa dah lama dah ni. Sebelum COVID ni kot. Sebelum COVID lagi. Because dulu memang almost a few other days kan kita akan menerima permintaan daripada custom kan, dalam menahan helmet apa semua kan. Selepas tu dah tak ada dah. Because memang perundangan tu dah diubah. Oleh JPJ yang mengelau dia membenarkan lah IMAK, DOT ataupun sirip lah untuk dibawa masuk. Kalau kita order tu kan ni kan, order lah memang tengok lah Black Friday masih kan, pergi juga. Ni kalau saya order lah ni, kena tahan tak kena tahan? Dia tahan itu lah. Sepaham saya orang kena PJ untuk komit. Lepas tu bawa balik kat dia. Nak permit je lah kalau kena tahan. Dia pakai documentation ke apa dia tu bagilah receipt dia apa benda tu, bagi receipt apa semua. Kita kena pergi kat JPJ declare pula. Betul lagi. Oi, tapi kadang saya banyak. Betul kan? Saya banyak tu memang betul dah. Sama. Betul. Lepas tu saya ingat hari satu, yelah ni cerita Selman ni kadang dia pergi holiday kat Europe kan, dia pergi holiday Jepun kan. Boleh. Dia bawa balik kan. Bila dia bawa balik, kalau kena tahan kita, tak ni helmet saya bawa daripada sini. Bawa balik kan. Tu saya kata kan, kadang tengok benda tu pun balik lagi kan, bersinar-sinar lagi kan. Tu saya cakap kan, you know you're lying. Custom officer also knows you're lying kan. Sekarang ni custom officer pula biker memang tahu engkau ham nipu, dia pun tahu ham nipu. Sekarang ni tak pada beri bicara dia je kan, nak percaya ke tidak ataupun nak bagi hanpat kan, sebenarnya lah kan. Dulu kita selalu sebut lah kalau daripada Singapura kan, biasa orang pergi beli kat Singapura kan. So jangan bawa masuk Malaysia carry, kena pakai. Kalau pakai dia tak kena. Pakai tu tak kena lah. Pakai tak kena. Tapi kalau you carry, dia akan tahan. Ada satu lagi law, kalau macam kami yang media ni kadang-kadang ada pergi test dekat OC kan, apa semua test motor ke apa kat OC, balik tu make sure dalam luggage lah yang check in. Betul. Bukan hand carry. Dan jangan bawa balik dengan kotak. Kotak tu memang mengundang kan. Tapi saya pernah orang kata, apa beza hand carry dengan check in? Dia kalau janji tak kena lah, kalau hand carry yang penting tak kena. Tak mana dia tahan bro. Dekat nak masuk bila kau dah pegang dulu dah. Hand carry pun kau pegang, yang check in pun kau dah pegang. Lepas habis dia punya check in dalam bag. Itulah kita punya fikir. Dia kata tapi kadang-kadang dia pun bukannya. Dia pun tahu, tengok ni muka bawa balik semua. Dia pun tahu. Dia pun kerja dia kan. Macam-macam dah orang dah cuba menipu kan. Betul. Tahu kan. Balik okey lah anyway. Tapi yalah, untuk menyatakan kat sini, kalau memang yang dibeli tu original dan ada apa IMAK tu apa semua kan, ataupun DOT mark, even sirip kan, memang pergi JPJ dan dapatkan kelulusan daripada JPJ untuk bawa masuk lah. Maknanya benda tu memang ada lah dalam rangka undang-undang tu. Kalau saya beli minyak ni kan, saya PCR kata PCR tak lepas. Tak lepas. Tapi beli minyak awak beli tak lepas kan? Kami tak lepas. Kami nak bawa pun hari tu jedoh, buat declaration kan, nak kena pergi macam berapa bagi semua kan. Lepas tu dia akan bagi stiker not for sale lah. Dia ada shop tu. Lepas tu ada limit. Macam-macam lah cerita dia. So that was our experience jugalah bila nak bawa kan. Dan kadang-kadang dia ngali
Bawa lah kan. Bawa lebih. Kenapa tak jadi geng? Masa mula-mula kami test sebenarnya ni, mereka duk takut yang kata apa ni, biasalah normal lah. Kalau dia naik hari sampai ke Bangkok apa semua tu dia terblessing minyak dah at least separuh hilang. Jadi mereka pun memang kata lah yang nak suruh kami test kena bagi dah lebih sikit. Memang betul lah kena bagi. Padahal alhamdulillah tak just to share betul. Tak pakai apa. Memang. Tapi bila dekat Kasam kata ya. Saya rasa memang mereka kena sampai. Lepas tu tapi mereka jalan juga sampai ke Pattaya tu. Alhamdulillah tak kena top up. Balik main pergi pula ke Legenda masa tu 5,000 km zero oil loss. Hebat lah. Itu yang mereka kata tak pernah pula. Kalau bawa ahli tak kena top up kan. Saya pernah bawa GSA kena top up. Terkejut pada. Tapi masa tu bukan pakai Petronas. Panik lah saya tadi. Saya tak pakai Petronas, tapi saya terkejut lah motor saya pakai tu kena top up kan. Saya ingatkan motor tu kan dia tak ayak kenapa. Rupanya terkejut lah. Yang tinggal ni pasal apa? Pasal masa tu dah keluar daripada Anyar, dah nak balik ke sini lah kan. Lepas tu nampak oil low dah light dah nyala kan. So saya kata okay nak pergi Danok kan. Tak payahlah pergi kayu hitam, pergi kat Petronas, beli kat Petronas kan. Tak ada. Ini dia jawab soalan lain. Dia ada semi sintetik lah, M700 kan. Tapi saya punya principle kita daripada dulu kan, any oil is better than no oil. Bubuk juga. Bubuk lah juga. Sambung pula, lepas tu tak balik pun sambung pula tulis pula apa tu. Bagus juga beli oil lagi low quality pun boleh jalan juga. Masuk ya. Cik Zami mungkin kita boleh gunakan ruang ni. Cik Zami boleh tunjukkan pada public apa kalau macam dia dapat pegang lah botol yang belum buka ni kan, untuk dia kenal sendiri yang original. Mungkin Cik Zami boleh tunjukkan apa tanda-tanda yang dia patut tengok lah. Terang saya cakap dia tengok ni nak tengok original tak original dekat ni semua. Dia hanya kena tengok dekat sini je, atas tu je, dan scan. Terang saya cakap sebab tak ada orang yang tak boleh tiru dia botol. Semua jenama semua boleh tiru. Masa kita read tu semua jenama ada. Semua mesin dia pun ada dekat situ. Semua dekat situ siap. Dia kata nak contohnya brand ni. Lepas tu ada injection molding kat dalam Malaysia ni. Kat dalam Malaysia ni. Dia kata nak macam ni. So dia ada mesin yang injection molding tu. Tu plastik untuk brand tu. Dan isi minyak, entah apa-apa minyak yang dia letak tu pun kita tak tahu. So memang you have no choice but to scan the pads, QR code tu. Tak ada choice. Itu yang saya takut bila kita beli. We are not discouraging online. Tapi bila beli online tu pun bila sampai sekali scan. Sampai tu pun sekali scan. Petronas ada official kedai online official. Petronas ada Petronas shop tu. We are using now Petronas shop untuk the official shop tu. Okay. Kita start dekat situ jugalah Petronas shop Bila dapat pun masih juga kena scan. Dan scan juga. Ada murah lagi online? Online? Typically kalau dalam online tu kita akan bagi cheaper lah selalunya. Cheaper sikit. Ada promotion selalu. Sebab tu dia online tu sebab dia sekali-sekala kan. Jadi dia taklah all the time. And ada lah kadang-kadang ada bagi free gift untuk kalau online lah.
saya kena tanya juga, bagi takut sikit lah orang yang buat ni kan, sekiranya tertangkap, apakah tindakan undang-undang yang dikenakan pada pesalah tu? Okay, satu kita akan bersama dengan KBDN. KBDN akan rampas lah, buat rampasan produk tu lah. Produk tu. Okay. Satu. And then satu lagi tindakan undang-undang lesen perniagaan semua tu. Tindakan undang-undang kepada mengikut akta yang telah digazetkan ni, yang tadi tu. Ni menggunakan akta tu untuk tindakan undang-undang lah. Saman atau penjara etc. tu lah. Pasal dia fake kan kita punya produk. Dia berdasarkan tulen tu lah. Itu atas komplain ataupun aduan daripada pengeluar ataupun daripada kita dapat daripada, kalau dapat daripada pengguna, kita akan report kepada KBDN. Dan KBDN sendiri pun actively KBDN pun actively pergi cek di kedai-kedai premis untuk so dia bukan Sirim yang buat aduan lain. Kalau kita terima daripada pelanggan ataupun pengeluar, kita akan salurkan kepada KBDN. Because yang penguat kuasanya adalah KBDN. Okey, faham. Maka macam mana? Kita dah time dah cukup? Masa dah time? Ya, time dah cukup lah. Okey, masa dah time. So kita harap para penonton sekalian ataupun pengikut kalian semua dah faham berkenaan apa keperluannya kita ada certification ataupun pengiktirafan daripada Sirim ni, dan bukan saja untuk brand Petronas, tapi segala minyak pun kena ada stiker atas ni. Jadi macam Cik Zamir tadi kata, defense kita ataupun pendinding kita lah adalah scan dulu sebelum pakai untuk mengetahui ketulenan dia tulen bang ke tak tulen ke. Dia kena tengok pada atas ni. Jadi moga-moga episod ni membawa banyak informasi dan juga pengetahuan serta pelajaran untuk kita semua, dan pihak kami mengucapkan terima kasih pada Cik Zamir dan juga Tuan Mat Adha yang juga mewakili Sirimkas dan juga Petronas. So moga-moga kita lepas ni kita akan lebih banyak lagi informasi yang boleh kita salurkan pada publik, dan terima kasih sekali lagi yang sudah datang. So dengan itu kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.